Kisah ini mengenai rumah berpuaka yang dibeli oleh keluarga saya sendiri. Jadi pertama kali menjejakkan kaki dalam rumah teres 2 tingkat itu, ibu memberikan saya dan juga abang untuk memilih bilik sendiri. Saya memilih untuk duduk di bilik hujung sekali bersebelahan dengan tandas. Kelihatan ruangan tersebut merupakan ruangan sembahyang dan ada arah kiblat. Masa itu saya tidur saja dalam ruangan tu kerana bapa mungkin bersimpati dengan saya, maka bapa membuat bilik itu diubah suai dan dibesarkan. Saya mula berkenalan dengan jiran tetangga yang ada di kawasan tempat tinggal saya. Saya ketika itu sedang bercerita dengan seorang anak tetangga. Dia membuka kisah tentang rumah saya duduk tu. Katanya rumah yang saya duduk tu pernah ada kes bunuh dengan menggantungkan diri di dalam sebuah bilik. Dikatakan perempuan yang bunuh diri dalam bilik tu. Jadi saya pun bertanyalah dengan jiran saya, bilik yang mana satu yang kamu maksudkan ni? Jiran kata bilik hujung sekali sebelah tandas tempat sembahyang. Saya hentikan perbualan sampai di sana saja. Selepas hari itu, semakin lama semakin banyak hal-hal aneh dan pelik berlaku di dalam rumah tersebut. Setiap malam saya pasti akan mendengar orang berjalan menaiki tangga kayu dalam jam 1 sehingga 2 pagi. Kadang bila sedang menonton TV, tiba-tiba ada suara perempuan memanggil-manggil nama saya. Ingatkan ibu yang panggil, tapi sebaliknya ibu kata mana ada panggil. Kadang terdengar juga ketukan pada dinding tandas. Tandas berada di sebelah bilik saja, tapi dah jadi satu kebiasaan bagi saya pada ketika itu. Mungkin hanya perasaan saja, dan kejadian kematian kali yang kedua terjadi di dalam rumah tu. Satu malam dalam jam 10 malam, masa itu sedang mandi di dalam tandas, tiba-tiba bunyi tingkap bilik saya seperti dipukul oleh sesuatu dengan begitu kuat sekali. Saya cepat-cepat keluar daripada tandas dan menuju ke bilik. Lalu saya melihat ke arah tingkap. Saya melihat ada satu bayangan kepala manusia tidak berbadan berada di luar tingkap. Kerana pancaran dari cahaya jalan menampakkan lagi bayangan kepala manusia ini ada di luar jendela saya. Benda yang ada di luar jendela tu mengeluarkan bunyi seperti bunyi ayam dan kadang ketawa terkekek-kekek. Agak lama benda tu berada di luar tingkap. Benda tu menghentakkan kepalanya ke bahagian tingkap tetapi terkena dengan grill. Sebab itulah bunyi dentuman kuat masa saya mandi ketika itu. Agak-agak dalam 15 minit juga benda tu hentak-hentak kepalanya. Kisah ini tidak pernah saya ceritakan kepada kedua ibu bapa saya. Biar sendiri sahaja yang tahu hal ini. Sekitar tahun 2001, kejadian kematian menakutkan berlaku di belakang bilik saya, di mana seorang kontraktor pembinaan ketika itu sedang menjalankan kerja membetulkan shielding ruang tingkap bilik saya. Sekitar jam 4 petang, seorang pekerja pembinaan ini boleh tergelincir lalu jatuh dari tingkat 2 ke bawah dan tercucuk dengan pagar rumah yang sepanjang 2 kaki. Jadi pagar ini tercucuk tepat pada bahagian jantung sehinggakan kontraktor ini maut akhirnya. Malam itu satu rumah memang bau darah manusia walaupun ibu sudah mop lantai berkali-kali. Tapi ketika itu tidak fikir apa-apa. Tiba-tiba ibu berlari dari arah dapur tempat kejadian di mana kematian kontraktor dan ibu berlari naik ke atas lalu masuk ke bilik. Selang beberapa minit, ibu dengar suara lantang memanggil nama saya serta nama abang untuk naik ke atas. Kelihatan muka ibu takut dengan sesuatu ketika itu. Jadi saya pun bertanyakan kepada ibu. Ibu menceritakan tadi semasa berada di dapur, ibu dengar suara orang kontraktor memanggil nama ibu, dan bila ibu lihat di pintu ternyata kontraktor yang meninggal petang tadi sedang memanggil-manggil ibu di luar belakang rumah. Jadi dipendekkan cerita, sepanjang saya berada dan tinggal di dalam rumah tersebut, sudah ada 3 orang manusia yang meninggal di dalam rumah berpuaka. Salah seorangnya merupakan ahli keluarga saya sendiri.